Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi kali ini dalam siri huraian kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, ringkasan Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita lihat dan pelajari supaya dapat menjadi pengajaran dalam hidup. Dan kitab ini disusun untuk kita sebenarnya muhasabah, menyemak kembali kehidupan kita, dan ia merupakan pesanan-pesanan berharga yang menunjukkan kasih dan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi ini yang sebegitu ini adalah satu persiapan, satu persediaan jiwa bila kita nak membaca hadis, bahkan juga membaca Al-Quran Al-Karim. Para ulama mencadangkan kita ada persediaan jiwa, iaitu ia persediaan hati. Ia menuntut kita agar bersedia untuk menerima pengajaran yang ada dalam Al-Quran atau hadis, dan tidak sekadar menjadikan ia sebagai satu bahan ulangan atau bahan rutin harian, bacaan kadar maklumat syak lagi, tetapi hadis yang kita nak fahami ialah hadis yang dilihat dengan akal dan hati. Dengan akal melihatnya sebagai satu ilmu, dan dengan hati melihatnya sebagai satu pesanan yang amat berharga, yang boleh mengubah persepsi, mengubah pemikiran, mengubah amalan, menambahkan kesedaran. Setiap kali kita bertemu dengan Al-Quran dan hadis, ia memerlukan persediaan. Dan tidak lupa juga persediaan yang kita selalu sebut, iaitu bersedia dengan kitab, bersedia dengan pen, kertas. Ini penting untuk kita mencatatkan maklumat yang akan diberitahu. Jadi kali ini sebenarnya kita sedia maklum bagi yang mengikuti program ini, yang mengikutinya daripada awal. Kita berada dalam bab atau pelajaran yang ke-6, dan kita berada pada hadis yang ke-26, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pelajaran tanda-tanda kasih Allah kepada hamba-Nya. Tersebut dalam siri yang lalu, bagaimana kita sebagai manusia tidaklah mengetahui perkara yang gaib, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk dan isyarat dan petanda. Bagaimana kita ingin melihat sejauh mana kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia sentiasa disuruh untuk mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melihat hadis ini, saya nak kongsikan satu pesanan daripada guru saya, iaitu juga di antara para ulama di zaman ini yang berpeluang menziarahi Malaysia beberapa kali, iaitu Syekh Muhammad Awad Al-Manqush daripada Mesir. Dia berkata bahawa untuk mengetahui kasih Allah kepada kita, maka ulama menyuruh kita melihat sejauh mana kasih kita kepada Allah. Inilah cara untuk melihat sejauh mana Allah mengasihi kita. Kita melihat diri kita. Kita tidak melihat orang lain, kita tidak melihat sudut lain, kita melihat dalam diri kita sejauh mana kita kasih kepada Allah, sejauh mana kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kita mengasihi agama ini, sejauh mana kita mengasihi ilmu tentang agama ini, sejauh mana kita menghayati dan menanamkan dalam hati kita kasih terhadap perkara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melihat kasih yang ada dalam hati kita, kita boleh menilai sedikit sebanyak adakah kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Baik. Dalam hadis yang kita akan baca pada hari ini, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim, yang alimah, yang berilmu, yang mengajar pada umat Islam, terutama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semasa Nabi hidup pun beliau, Aisyah ini, menjadi tempat rujukan, kerana sudah pasti dialah yang memahami tentang ajaran Islam, tentang ajaran Nabi, yang bukan sekadar seorang Nabi tetapi juga suaminya sendiri, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesungguhan dan kegigihan Aisyah ini patut dicontohi oleh wanita-wanita Islam. Bila kita membaca sejarah para sahabat, ramai yang wanita, dan setiap mereka berjasa, antaranya ialah jasa yang besar menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka bersaudara dengan Nabi, mungkin juga tidak, sekadar
beriman dan hidup di zaman Nabi. Tetapi selepas kewafatan Nabi, bahkan semasa hayat Nabi pun, mereka menjadi ejen menyebarkan dakwah Islam. Wanita di zaman itu tidak terhalang untuk menyebarkan ilmu. Bahkan di zaman selepas itu pun kita melihat wanita-wanita Islam yang berilmu, ramai yang mendidik dan mengajar umat Islam. Kita ambil contoh pada hari ini dan ambil semangat kepada wanita-wanita Islam yang berilmu, yang bermaklumat, yang bersemangat agar meneruskan dakwah dan tidak merasa dipinggirkan. Kerana orang lelaki je buat kerja, orang perempuan pun kena buat kerja juga. Iaitu dakwah ini dikongsi bersama oleh orang Islam lelaki dan wanita. Aisyah berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda dalam satu kisah yang agak sederhana panjangnya, iaitu kisahnya itu ialah satu ketika Nabi SAW kata Aisyah telah melantik seorang pemimpin, ketua, memimpin sebuah tentera untuk keluar dan menjalankan misi, operasi. Ya, tentera ini ialah tentera yang Nabi SAW wakilkan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan Nabi tidak ikut serta. Dan lelaki ini sudah pastilah pemimpin ini, yang dipilih oleh Nabi sudah pasti mempunyai watak dan ciri yang melayakkan dia. Jadi ini sudah pasti Nabi SAW amat bijaksana. Dia tidak akan melantik seorang wakilnya atau pemimpinnya daripada kalangan yang tidak mampu atau tidak layak. Dia akan memilih. Maka yang dipilih ini mestilah seorang yang layak, yang berilmu dan disahkan oleh Nabi SAW. Ya, seperti juga dengan yang kita tahu dalam sejarah Islam, bagaimana Nabi SAW mengutuskan surat-surat dakwah kepada pemimpin-pemimpin di sekitar negara Islam pada masa itu. Pemimpin-pemimpin yang bukan Islam, mereka didakwah oleh Nabi. Dan dihantar kepada mereka utusan Nabi dengan surat yang diwakilkan kepada mereka untuk menyampaikan dakwah melalui surat. Dan ramai orang menyebut tentang surat ini, kerana kita pun tahu surat-surat ini dihantar kepada pemimpin-pemimpin Parsi, pemimpin Rom, pemimpin di Mesir, pemimpin di Habsyah. Tetapi mungkin sebagian kita lupa bahawa surat itu dihantar oleh utusan yang dipilih khas oleh Nabi SAW yang berkelayakan untuk membawa surat tersebut. Dan surat itu sendiri pula dicopkan dengan tanda pencop daripada Nabi SAW. Bermakna Nabi meraihkan ataupun menjaga perkara-perkara yang bersifat protokol ini. Maka Nabi lantik orang layak dengan surat yang khas, dengan cop yang khas untuk berdakwah. Baik. Kembali kepada hadis tadi, Nabi melantik seorang pemimpin. Sudah pasti dia layak, berilmu dan tahu tentang kepimpinan. Tetapi berlaku benda yang pelik dalam tentera yang dihantar oleh Nabi itu. Berlaku satu peristiwa ataupun berlaku satu sikap yang dilihat dan diperhatikan oleh tentera-tentera yang lain, bahawa ketua mereka ini melakukan perkara yang agak pelik. Disebutkan bahawa setiap kali dia mengimamkan solat, dia akan akhiri bacaannya dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia imamkan mereka. Biasalah pemimpin peperangan itu, tentera itu, dialah yang menjadi imam. Maka dia memimpin mereka baca macam biasa, Al-Fatihah dan surah. Tetapi mesti dia akan akhiri dengan Qul huwallahu ahad. Dan dia ulang banyak kali sebegini. Dia ini benda yang pelik. Pelik tu dari sudut apa? Dari sudut pertama, Nabi SAW tidak pernah buat begitu. Sahabat-sahabat melihat Nabi solat, dan mereka tahu Nabi solat, dan mereka tahu ramai orang solat, tapi tidak pernah dilakukan sedemikian. Menimbulkan keheranan. Dan yang kedua ialah keheranan kenapa surah itu yang dipilih. Kenapa surah itu yang diulang-ulang. Keheranan ini timbul. Dan para sahabat yang menjadi tentera ini tetap mengikut imam mereka, pemimpin mereka, beradab sopan, tidak membantah dan tidak bergaduh. Ini adab. Bagaimana bila kita, mungkin dalam zaman kita ini, kita ada ketua dalam banyak tempat. Mungkin ketua pada satu organisasi atau ketua pada satu ekspedisi atau rombongan. Kita kena ikut. Selagi mana kita tidak disuruh buat perkara yang salah.
Ini untuk memelihara disiplin dan kelancaran perjalanan kita atau program kita dan sebagainya. Baik, tetapi keheranan yang timbul dalam hati mereka ini, iaitu tentera-tentera ini, kenapa ketua kami ini asyik membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap solat sebagai penutup bacaan. Maka mereka tak dapat menahan tanda tanya itu, dan bila kembali daripada ekspedisi tersebut, daripada pengembaraan itu, terus mereka bertanya kepada Nabi SAW. Di sini kita lihat bagaimana para sahabat tidak terburu-buru untuk menilai dan menghukum. Ini sifat yang perlu ada pada diri kita, sifat berhati-hati dan memberikan masa untuk berfikir. Kemudian kita lihat pula contoh daripada Nabi SAW. Mereka berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, mereka mengadulah, wahai Rasulullah, kami pergi baru ni, pengembaraan baru ni, ketua kami ni buat satu benda yang lain daripada yang lain. Iaitu dia membaca surah Al-Ikhlas dalam solatnya untuk menutup bacaan. Mana lepas baca Fatihah, baca surah lain, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Jadi Rasulullah menunjukkan contoh yang lebih baik. Sahabat tunjukkan contoh yang baik, iaitu mereka bertanya dan mereka menyiasat, mereka meminta pandangan Nabi SAW. Nabi menunjukkan contoh yang lebih baik. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bila Nabi berkata, saluhu li ayyi syai'in kana yasna'u dhalik. Ya, tuan-tuan yang mengikuti boleh lihat pada hadis nombor 26, hadis yang kita bicarakan, hadis Aisyah. Nabi kata kepada mereka yang mengadu ini, selepas mereka pulang pada pengembaraan itu, Nabi berkata, saluhu, tanyalah dia. Pergi tanya dia, pergi siasat, tanya dia sendiri. Li ayyi syai'in kana yasna'u dhalik. Kerana apa? Apakah sebab dia buat begitu? Maka Nabi SAW mengajar kita, kadang-kadang kita kena selidik dulu, tanya dulu. Tanya direct, secara terus, langsung. Jangan suka membuat andaian, jangan suka membuat spekulasi, jangan hanya kerana melihat daripada luar. Orang berkata, jangan menilai buku daripada kulitnya. Manusia juga begitu. Mesti dilihat kepada sebab musababnya. Contoh kita, tuan-tuan. Contoh yang ringkas saya nak sebutkan. Kadang-kadang kita tengok ada orang bergaduh. Ataupun ada orang sisih faham. Kita datang tengah-tengah. Kita datang tak tahu kenapa mereka sisih faham, kenapa mereka bergaduh. Jadi, menjadi satu adab yang baik ialah kita berselidik dulu. Jangan terus kita mengatakan, kenapa kamu buat begini, kamu bergaduh, tak baik bergaduh sama Islam, kamu begini-begini. Kita terus berikan syarahan. Kita terus berikan satu teguran yang kasar, yang tegas. Belum pun kita tahu kenapa mereka permulaannya bagaimana. Selidik dahulu. Apa jadi? Kenapa begini? Kita cek dulu. Mungkin ada penyelesaian yang kita boleh dapat bila kita bertanya terlebih dahulu. Sebab itu bertanya penting. Menyelidik itu penting. Kita dengar berita, orang cerita kepada kita. Sekarang ni banyak berita tersebar yang kita belum tahu betul atau tidak. Tidak kira dalam media apa pun. Mungkin sekadar perbualan, disampaikan mulut ke mulut, disampaikan pada ucapan ke ucapan. Kita dengar, tetapi janganlah kita percaya terlebih dahulu sebelum kita cek terlebih dahulu. Dan kita percaya dulu. Dalam Quran Allah mengajar adab tentang menyelidik ini. Dalam Al-Quran kita dibaca, alladzina amanu idza in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang satu berita dibawa oleh orang yang fasik, maksudnya kalau ada berita datang dibawa oleh orang yang mungkin kita tak kenal, atau dibawa oleh sesiapa sahaja, mungkin orang itu baik atau tidak, datang berita, khabar, cerita, maklumat yang belum kita pasti, fatabayyanu. Allah menyuruh kita menyelidik terlebih dahulu. Maka Nabi SAW mengatakan, saluhu, pergilah tanya kepada dia, kepada ketua kamu itu. Sekarang ni pergi tanya, kenapa dia buat begitu? Maka mereka melaksanakan perintah dan cadangan Nabi SAW. Lalu dia menjawab. Akhirnya dia jawab. Jadi memang sebelum tu tak ditanya. Kalau ditanya mungkin dia boleh jawab. Sekarang ditanya, maka dia pun jawab. Beri peluang dia jawab. Dia berkata, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kerana ia adalah sifat Allah Ar-Rahman. Sifat Tuhan yang Ar-Rahman, yang pemurah. Sifat Allah. Qul huwallahu ahad itu, yang aku ulang-ulang baca itu, yang kamu dengar aku ulang baca itu, dia sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal Allah,
dalam ayat-ayat yang ringkas dan padat, baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dialah Tuhan yang satu. Allahus samad. Dialah Allah yang menjadi tempat bergantung dan berharap dan kembali semua makhluk. Semua berharap kepada Allah SWT. Semua makhluk memerlukan Allah SWT. Mana dia merasai dengan mendalam ayat itu, membicarakan tentang sifat Allah satu persatu, maka dia suka surah itu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, membersihkan nama Allah daripada tuduhan-tuduhan orang-orang kafir. Maka surah ini amat dikasih kerana surah ini menunjukkan sifat-sifat Allah SWT. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setanding dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia ayat yang cukup agung. Surah ini surah yang cukup agung. Dihayati oleh sahabat ini dan diulang-ulang kerana dia kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasih kepada Al-Quran. Maka sahabat kembali beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendengar jawapan itu. Jawapan dia apa? Aku mengulang bacanya kerana aku sayang surah itu, kerana dia surah yang menceritakan sifat Allah Tuhanku. Kasih kepada surah ini. Maka Nabi SAW menjawab, akhbiruhu, beritahu kepada orang itu, beritahu kepada ketua kamu ini, annallaha ta'ala yuhibbuh, sesungguhnya Allah SWT mencintai dan mengasihi dia. Itulah balasan, tuan-tuan dan puan-puan senang dengar. Bila kita kasihkan Al-Quranul Karim, bila kita kasihkan ayat-ayat Allah SWT, balasannya kasih sayang Allah kepada kita. Seperti disebutkan di awal tadi, untuk menilai kasih Allah kepada kita, lihatlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini pengajaran cukup banyak, antaranya ialah bagaimana Al-Quranul Karim mengulang-ulangnya, membacanya, memahaminya, menghafalnya, membaca dalam solat dan sebagainya adalah salah satu petunjuk kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama mengatakan, seperti tabi'in yang terkenal iaitu Sa'id bin Jubair pernah mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah surat ataupun risalah, satu khabar, satu risalah daripada Allah kepada kita. Bagaimanakah kalau kamu mendapat surat daripada orang yang kamu kasih? Pasti kamu ingin membacanya selalu. Maka Allah SWT amat kasih kepada kita. Diturunkan ayat Al-Quran kepada kita. Satu rujukan, satu panduan, satu hadiah kepada kita. Dan tanda kita kasih kepada Allah ialah kita mengulang-ulang membaca Al-Quranul Karim. Jelas disebutkan oleh ulama bahawa kita menjadikan Al-Quran sebagai tempat kita kembali bila kita penat, kita baca Al-Quran. Bila kita sihat, kita baca Al-Quran. Bila kita sakit pun kita baca Al-Quran. Bila kita sibuk, kita baca juga Al-Quran. Dan bila kita lapang, kita tambahkan bacaan Al-Quran. Di sana sini kita baca Al-Quranul Karim. Sama ada kita hafal atau melihat kepada mushaf. Ini tanda antara salah satu tanda kita kasihkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sentiasa merujuk kepada Al-Quran. Bahkan surah Al-Ikhlas ini, surah yang sahabat Nabi ini ulang dan ulang ini, surah yang Nabi sendiri sebut kelebihan dia, iaitu ia menyamai sepertiga Al-Quranul Karim. Sepertiga Al-Quranul Karim. Ia menyamai sepertiga Al-Quranul Karim. Dan Nabi juga menyuruh kita membacanya selalu, sama ada selepas solat atau sebelum tidur. Sebelum tidur kita disuruh oleh Nabi SAW agar kita membaca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, dan kita tiupkan di tangan dan sapu ke seluruh badan. Kita lakukannya 3 kali sebelum tidur. Dan surah ini adalah surah yang amat tinggi nilainya di sisi para sahabat Nabi. Dan mereka merenungnya dengan mendalam. Jadi kita ambil pengajaran daripada hadis ini, tuan-tuan dan perempuan, untuk mendapat kasih Allah Subhanahu wa taala. Kasihilah Al-Quranul Karim. Jadikanlah Al-Quranul Karim ini sahabat teman kita. Nabi sebutlah hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Quran itu akan datang membantu kita di akhirat kepada orang yang digelar ashab, yang sentiasa membaca dan merenung dan mengasihi Al-Quranul Karim. Kekasih Allah Subhanahu wa taala lah kekasih yang sentiasa membaca firman kekasihnya. Ayat-ayat yang turunkan oleh Allah SWT. Itu adalah pengajaran yang besar daripada hadis ini. Dan satu benda yang menarik ialah di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW memahami dan bertanya terlebih dahulu, menyiasat terlebih dahulu, sehinggalah diketahui
bahawa tujuan beliau buat begitu, iaitu sahabat Nabi itu ialah kerana kasihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi juga sebut dalam banyak hadis yang lain, dan antaranya ialah al-mar'u ma'a man ahab, iaitu di akhirat seseorang itu akan dibangkitkan dengan orang yang dikasih. Kasih kepada Nabi SAW, bertemu Nabi SAW. Kasihkan sahabat, akan bertemu dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang kita kasih kat dunia ini? Apakah perkara yang paling kita kasih di dunia ini? Ia menunjukkan keadaan kita, pribadi kita. Dan saya menasihati diri saya dan juga tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran ini biarlah kita baca dengan berterusan, sama ada bacaan tilawah, atau bacaan dalam solat, atau bacaan yang merenungkan makna, terjemahan, atau bacaan tafsir. Dan yang penting sekali, hadirlah kuliah-kuliah pengajian tafsir yang diadakan di banyak tempat. Kita memahami ayat Allah SWT, satu perkara yang amat besar, yang pentinglah hidup kita. Kita bermakna, kita pelbagaikan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Pelbagaikan cara. Mungkin ada hari kita sibuk, mungkin kita dengar bacaan Al-Quran, mungkin kita baca sedikit, mungkin hari lain kita lapang, kita tambahkan bacaan. Ada ketikanya kita berpeluang, kita gunakan peluang itu. Dan ia menambahkan, kita ingat balik, ia menambahkan kasih Allah kepada kita bila kita kasihkan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Baik. Hadis yang seterusnya adalah hadis yang terakhir dalam bab ini, iaitu pelajaran yang ke-6, tanda kasih Allah kepada hamba. Iaitu hadis yang menceritakan ada dua lafaz di sini, tetapi ia satu hadis yang panjang yang disekalikan dan dibaca sekaligus, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allah ta'ala al-'abd, nada Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbah, fa yuhibbuhu Jibril." Kata Nabi SAW, apabila Allah mengasihi seseorang hamba, bila Allah memberikan kasih sayang yang khusus kepada seorang hamba, Allah SWT akan menyeru kepada Jibril dan mengatakan semuanya Allah mengasihi orang ini dan ini. Dengan nama, tuan-tuan. Dengan nama, maksud orang itu dan orang ini. Bila dia diberikan kasih yang khusus kepada Allah SWT, dia akan dikenali oleh Jibril. Dia akan dikenali di kalangan malaikat. Maka Allah memberitahu kepada Jibril berfirman, wahai Jibril, Allah SWT kasih kepada orang-orang ini dan ini dan ini, kasihilah dia wahai Jibril. Perintah kasih itu terus pergi kepada Jibril. Jibril, malaikat yang menjadi ketua dan yang paling hebat di kalangan malaikat, mengasihi kita. Alangkah hebatnya kasih ini daripada seorang malaikat yang hebat. Maka Jibril mengasihi orang ini. Kemudian Jibril pula fayunadi fi ahlis sama'. Jibril pula akan menyeru seluruh penghuni langit, para malaikat. Inna Allah yuhibbu fulana fa'ahibbuh. Sungguhnya Allah kasih kepada orang ini dan ini, seseorang ini. Maka kasihilah dia wahai penghuni langit. Maka fayuhibbuhu ahlus sama'. Seluruh penghuni langit mengasihi orang tersebut. Ini hadiah yang cukup besar daripada Allah, kemudian daripada Jibril, kemudian daripada seluruh malaikat di langit. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian diletakkan kasih sayang itu kepada hamba itu, kepada orang tadi, di kalangan manusia di bumi. Maka dia dikasihi oleh Allah SWT. Dia dikasihi oleh Jibril AS. Dia dikasihi oleh seluruh malaikat AS. Dan dikasihi oleh semua manusia di bumi. Maka kasihnya itu, ataupun dirinya itu dikasihi oleh semua pihak. Inilah manusia yang hebat. Tetapi, permulaan hadis ini, kita perlu faham bagaimana Allah SWT berikan kasih itu. Para ulama menguraikan bahawa jika dia mentaati Allah, jika dia melaksanakan perintah, jika dia berusaha untuk mencari cinta Allah, maka dia dapat hadiah sebegini. Bermakna perlu ada usaha. Perlu ada usaha daripada diri dia, perlu ada amal soleh daripada diri dia. Ini sama dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Maryam, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan kasih sayang itu kepada diri mereka dikasihi oleh Allah dan semua makhluk. Bermakna ia didahului dengan iman, didahului dengan amal salih, dengan usaha dan berterusan. Maksud kasih ini dicari, dituntut, dipelajari, direbut, bukan ditunggu dan dibiarkan. Itu cerita dia. Bila Allah kasih, Jibril pun kasih. Malaikat semuanya kasih. Penghuni bumi juga kasih.
Dan disambung dalam hadis yang selepas itu, sebaliknya jika Allah SWT membenci seseorang, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah agar dijauhi daripada manusia ataupun sifat-sifat sebegini. Bila Allah bencikan, bila Allah murka, maka Allah SWT akan mengisytiharkan kepada Jibril bahawa dia murka kepada orang ini. Dan Jibril juga benci kepada orang ini. Dan ahli langit, penghuni langit juga benci kepada dia. Dan di bumi dia juga dibenci oleh manusia. Jadi ini satu benda yang kita kena hati-hati. Janganlah kita dalam keadaan sedar meninggalkan perintah Allah dengan sengaja. Kita mencari kemurkaan. Sedangkan Allah beri kita peluang untuk mencari kasih sayang dia. Tetapi kita membiarkan peluang itu terlepas dan kita gantikan pula dengan akhlak yang tidak baik. Dengan sombong kepada Allah. Dengan melanggar perintah Allah SWT. Dan di antara mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Cuba kita lihat dalam sejarah Islam sendiri, sejarah dunia ini sendiri. Bagaimana para Nabi ditentang oleh orang yang begitu sombong dan angkuh dan tidak takut kepada Allah. Maka mereka dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Jibril. Dibenci oleh malaikat. Dan dibenci oleh orang di dunia ini pun mereka tidak dikasihi. Para ulama menguraikan maksud kasih sayang manusia itulah kasih sayang orang-orang yang beriman. Bila kita tengok hadis ini, mungkin ada orang akan salah faham mengatakan, kenapa kita lihat dalam sejarah atau di depan mata kita atau dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan bagaimana para Nabi ditentang, para Nabi diuji, ditentang dan dibenci oleh kaumnya. Kita kena ingat bahawa hadis ini merujuk kepada Allah meletakkan kasih sayang itu di kalangan manusia yang beriman kepada dia. Bermakna orang yang Allah kasih, manusia yang beriman di dunia ini pun kasih kepada dia. Tapi manusia yang tidak beriman, manusia yang menentang, pasti dia akan benci. Bermakna hadis ini bermaksud hadiah yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman itu ialah dia akan dikasihi di dunia ini oleh orang-orang yang baik. Dan dia akan dibenci oleh orang-orang yang tidak baik. Itu keadaan dunia. Allah SWT menjadikan setiap Nabi itu terpilih, yang paling dikasihi olehnya, yang paling baik dan paling hebat. Tetapi apa yang berlaku? Setiap Nabi itu ada aduwan minal mujrimin. Adu, iaitu musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa, yang jahat, yang kufur. Jadi ini menjelaskan maksud bahawa wahai orang-orang yang beriman, berusahalah untuk mendapatkan kasih Allah SWT. Kerana jika kamu dapat kasih itu, kamu juga akan dikasihi. Pasti dikasihi oleh para malaikat dan penghuni langit. Dan kamu akan dikasihi oleh semua orang-orang yang saleh. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang benci kepada dia? Yang kufur, yang jahat, yang tidak ada takut pada Allah. Orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi. Bagaimana mereka boleh menentang seorang Nabi yang indah rupanya, indah akhlaknya? Nabi SAW indah rupa, indah akhlaknya, indah seluruh kehidupan dia. Maka dia dikasihi oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi petunjuk. Tetapi dia dibenci oleh orang yang tidak mendapat petunjuk. Itu maksud dia. Bahkan kita lihat daripada awal penciptaan manusia lagi, Nabi Adam AS dikasihi oleh Allah SWT. Tetapi dia dibenci oleh iblis yang tak akan senang melihat manusia yang baik, yang dimuliakan. Allah memuliakan Nabi Adam dan dia tidak senang dan dia sombong dan dia kufur. Mana hadis tadi menunjukkan, hadis yang kita bacakan di awal tadi ialah tentang bagaimana mengasihi Al-Quran dapat menjana, dapat mencari, dapat mendapatkan kasih Allah SWT, insya-Allah. Bacalah Quran banyak-banyak, tuan-tuan dan perempuan. Bacalah Quran dengan tetap dan fahamilah maknanya. Kerana Quran itu indah. Saya bertemu dengan ramai para ulama dan juga yang bukan ulama yang membaca Quran dan menemui ilmu yang pelbagai sehingga mereka kagum bagaimana kehebatan yang ada dalam Al-Quran. Bahkan orang-orang kafir yang mengkaji Al-Quran juga kagum dengan Al-Quran. Kalau mereka boleh memuji Al-Quran, bagaimana dengan kita? Maka carilah kasih Allah dengan membaca Al-Quran, dengan mengasihi Al-Quran Al-Karim. Dan hadis kedua pula menunjukkan, berusahalah kita dikasihi oleh Allah SWT, maka kita pasti akan dikasihi oleh seluruh
penghuni langit. Walau kita tak dikenali di dunia ini, tuan-tuan. Dalam banyak hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa orang yang berzikir, menuntut ilmu, taat kepada Allah, orang ini akan dikenali oleh malaikat. Walaupun mereka tak dikenali oleh manusia. Orang tak kenal kita, tuan-tuan. Orang tak kenal kita. Kita lalu pun orang buat tak tahu je. Kita jangan sedih. Kalau kita terus dalam keadaan yang mentaati Allah dan zikir dan ilmu dan ibadat dan sebagainya, malaikat mengenali kita. Malaikat mengasihi kita. Bahkan malaikat mendoakan kita. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Kita bersahabat. Di antara sahabat yang paling indah ataupun yang paling hebat ialah malaikat. Mereka hanya akan mengasihi orang yang baik. Bahkan malaikat ini banyak. Dan mereka akan mencari-cari tempat ilmu dan zikir. Mencari-cari orang yang baik. Dan mereka akan doakan kita. Tidak mengapalah. Kalaulah kita tidak dikenali oleh manusia. Kalaulah kita tidak dipuji oleh manusia, tak apa. Kalau manusia tak pedulikan kita, tidak ada masalah. Tetapi biarlah Allah SWT kasih kepada kita. Jibril kasih kepada kita. Malaikat-malaikat doakan kita. Orang beriman kasih dengan kita. Dan kita kena ingat bahawa kasih sayang orang beriman bermula daripada Nabi Adam AS sehingga ke akhir zaman semua orang beriman adalah bersaudara. Dan di akhirat kita akan mengenali orang-orang beriman dan bersahabat dengan mereka. Dunia ini penuh ujian. Mungkin di antara kita ada yang tidak mendapat balasan yang setimpal daripada manusia. Tapi ingatlah, balasan yang paling baik hanyalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menasihati diri saya dan tuan-tuan yang mendengar, kita berusahalah. Dia punya kata kuncinya adalah usaha mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah orang yang berharap kepada Allah, Allah tidak akan hampakan harapannya. Orang yang berharap dengan ikhlas dan usaha kepada Allah, Allah tidak akan hampakan harapan dan usahanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran yang baru pada siri akan datang, iaitu pelajaran dalam pelajaran ke-7 tentang kelebihan menuntut ilmu. InsyaAllah saya doakan saya dan tuan-tuan yang mendengar istiqamah, berterusan, bersedia mencatat apa yang penting dan terus kita melayari pengembaraan ini, menyusuri jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya, mutiara hikmah kepada kekasih Nabi, kekasih Allah SWT, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara inilah antara cara kita menyedarkan diri kita kedudukan yang sebenar dan tidak tertipu dengan keadaan yang pelbagai di luar sana. Bila kita kembali kepada Quran dan hadis, kita akan mengenali insya-Allah perkara yang sepatutnya kita buat dan sepatutnya kita dahulukan. Saya doa kepada Allah SWT, semoga tuan-tuan dan perempuan dan saya sendiri dirahmati oleh Allah SWT dan dikurniakan kasih sayang Allah SWT kerana kita membaca ayat-ayatnya, membaca hadis-hadis Nabi yang merupakan kekasihnya. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kasih sayang kepada kami kerana kami telah berusaha sedaya mampu untuk memahami agamamu ini dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga bertemu lagi dalam seri akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.